Mereka pun menceritakan kepada kawan-kawan Abu Musa tu tentang apa yang diceritakan oleh Abu Musa itu. Sama seperti yang Abu Musa kata tu lah, mana serupa lah. Abu Musa kata tu, ya Allah sungguh. Habis itu. Kemudian riwayat daripada Zahdam Al-Jarmi. Ayub berkata, saya lebih hafal hadis Qasim berbanding hadis Abi Qilabah. Dia kata kami pernah, ni Zahdam kata, kami pernah berada dekat Abu Musa, bersama Abu Musa. Dia pun minta lah hidangan dia. Dalam hidangan tu ada daging ayam. Maka ada seorang lelaki daripada Bani Taimillah, merah kulit dia tu, merah warna kulit dia tu, syabihum bil mawali, macam macam hamba lah, macam hamba. Faqala lahu halumma. Abu Musa pun kata mari. Orang itu teragak-agak. Dia kata pula, mari, sesungguhnya saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan ayam. Orang itu pun berkata, sebenarnya saya pernah melihat ayam dimakan sesuatu, jadi saya berasa jijik lah makan ayam ni. Kembali. Fahalaftu, kerana itu saya telah bersumpah untuk tidak memakannya. Abu Musa kata, mari sini, nanti aku ceritakan kepada engkau tentang perkara itu. Sesungguhnya aku telah pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kumpulan orang-orang Asy'ariyin untuk meminta kenderaan dengan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, seperti tadi juga, wallahi la ahmilukum, demi Allah aku tidak dapat memberi kenderaan kepada kamu, dan tidak ada pun kenderaan padaku itu. Kami pun duduk sebentar. Lalu kemudian dibawakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unta daripada harta ghanimah Nahb. Dia pun panggil kami dan suruh diberikan kepada kami 5 ekor unta ghurrid dhura, yang putih bonggolnya. Perawi berkata, yakni Abu Musa, bila kami berangkat meninggalkan baginda, sebahagian daripada kami berkata kepada sebahagian yang lain, kita telah membiarkan, kita telah melupakan, yakni kita tidak mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sumpah dia tadi. Kita tidak akan diberkati kalau lagu. Kami pun kembali semula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami kata, wahai Rasulullah, tadi kami datang kepadamu untuk meminta kenderaan. Engkau bersumpah tidak akan memberikan kenderaan kepada kami, kemudian engkau berikan pula. Adakah engkau lupa, wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya aku demi Allah, insya-Allah tidak akan bersumpah sesuatu sumpah lah. Setelah itu aku tengok orang lain lebih baik lagi daripadanya, melainkan akan kulakukan yang lebih baik daripada apa yang aku telah bersumpah itu, dan aku akan melepaskan diriku, yakni dengan membayar kafarah. Fantaliku, pergilah kamu, pergilah. Sebenarnya Allah yang memberi kenderaan itu kepada kamu. Diriwayatkan daripada Zahdam Al-Jarmi lagi tadi lagi. Dia kata, di antara golongan Jarmin ini dengan golongan Asy'ariyin, mereka ada hubungan kasih sayang dan persaudaraan. Ketika kami pernah berada di samping Abu Musa Al-Asy'ari, dikemukakan makanan kepadanya. Ada dalam makanan yang dihidangkan itu ialah daging ayam. Lalu perawi menyebutkan sama seperti makna riwayat yang tersebut sebelum ini. Hak lagi ni pun beberapa sanad Imam Muslim mari cerita tu lah, serupa je. Dalam riwayat ni hak lagi ni dia kata, ketika dia duduk tengah makan, aku pergi kepada Abi Musa ni. Lepas tu dia pun cerita lagi hadis serupa dengan hadis tadi juga.
Cuma dalam riwayat ni dia ada tambah, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, inni wallah ma nasituha, sesungguhnya aku demi Allah tidak lupa. Tadi itu bukan lupa. Riwayat daripada Abu Musa al-Asy'ari lagi tadi juga. Cuma di sini bezanya sikit ya. Kemudian Rasulullah SAW hantar orang kepada kami, membawa 3 ekor unta buq'i dzura. Buq'i tadi ghurri dzura. Itu beza dia sikit ya. Kami pun kata sebab tadi ke lepas tu kami pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita kepada dia, dia kata inni la ahlifu ala yamin ara ghairaha khairan minha illa ataitu alladhi huwa khair. Sebab tadi. Lepas tu daripada Zahdab seperti juga. Daripada Abi Hurairah katanya, ada seorang tu pergi pada waktu malam, pada waktu gelap, pada waktu Isyak, dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia pulang kepada ahli keluarga dia ketika budak-budak ataupun anak-anaknya telah tertidur. Isteri dia pun bawalah makanan kepadanya, tapi dia bersumpah tidak akan makan kerana anak-anaknya itu, atau kerana budak-budak yang tertidur itu. Summa badalahu, kemudian terfikir macam lain pula dia pun makan. Dia pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudianlah pula dia sebutkan perkara itu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesiapa yang bersumpah setelah itu dia berfikir yang lain daripada apa yang dia bersumpah itu lebih baik lagi, maka hendaklah dia melakukannya dan membayar kafarah sumpahnya itu. Solat itu pun lagu tu juga, cuma beza lafaz saja. Falyukaffir an yaminih, hendaklah dia bayar kafarah sumpah dia, waliyaf'al, dan dia lakukan. Yani langgarlah hak dia kata tu, hak dia bersumpah. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah seperti itu juga. Fara'a ghairaha khairan minha falyati alladhi huwa khair waliyukaffir an yaminih. Memang Muslim ni lagu tu, dia nak membanyakkan sanad yang sahih. Hak serupa pun dia ulang, ada beza sikit pun dia ulang. Kalau orang lain tidak lagu tu. Sebab tu kita dapati dalam Muslim ni kadang-kadang hak tulah hadis tu hak tulah. Serupa belakang ni. Riwayat daripada Tamim bin Tarafah, beliau berkata ada seorang yang meminta kepada Adi bin Hatim pergi kepadanya. Dia nak minta sesuatu lah dengan Adi bin Hatim. Dia pun minta duit lah untuk harga khadim yang akan dibelinya, harga hamba, ataupun untuk menyelesaikan sebahagian daripada harga hamba yang akan dibelinya. Adi berkata, sekarang ni saya tidak ada duit, saya tidak dapat memberikan kepadamu kecuali baju besi saya ni dan mighfar saya. Mighfar saya ni, yakni topi besi ni. Tapi saya akan tulis surat kepada ahli keluarga saya supaya memberikan kepada engkau apa yang kau minta tu. Orang tu tak sih, tak mahu orang tu. Adi pun naik marah. Terus dia berkata, ketahuilah, demi Allah, aku tidak akan memberikan apa-apa pun kepadamu. Kemudian selepas itu orang tu tak apa pula, terima pula. Faqala, Adi pun berkata, ketahuilah demi Allah, jika tidak kerana aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersumpah apa-apa sumpah, kemudian dia fikir ataupun dia nampak yang lain lebih bertakwa, yang lain lebih baik di sisi Allah daripadanya, maka hendaklah dia lakukan yang lebih baik di sisi Allah itu. Nescaya, itu jawabnya. Kalau aku tidak dengar Rasulullah kata begitu, nescaya aku tidak batalkan sumpahku tadi. Diriwayatkan daripada Adi bin Hatim, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersumpah dengan sesuatu sumpah, lepas tu dia fikir ataupun dia nampak
hak lain daripada hak dia bersumpah tu lebih baik lagi.